windows down, driving lights in hearts, counting trees around. This is our daily dream. My heart, it's cursed with you. My heart is cursed with you. Do you see the love? Just get me born. Do you see the road? Just get me. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada ibu bapa dan semua pelajar. Alhamdulillah, UMK mengadakan program Route to UMK. Program ini diadakan adalah promosi untuk pelajar yang akan berjaya di dalam peperiksaan SPN, SPM dan juga pelajar diploma untuk datang belajar ke UMK. UMK adalah universiti yang ke-19 di mana kebidaraan ataupun niche pendidikan kita adalah dalam bidang pendidikan keusahanan. Kita menawarkan 29 program prasiswazah ditawarkan oleh 9 fakulti di UMK, dan program ini adalah program-program yang relevan, yang semasa dan mempunyai credibility employability yang tinggi. Jadi di UMK ini kita menggarap potensi pelajar untuk menjadi warga yang berjaya di masa akan datang, dan program Route to UMK ini kita jalankan selama 2 bulan, pada bulan Februari dan pada bulan Mac, dan ia melibatkan kesemua fakulti di UMK lah. Jadi ibu bapa dan pelajar-pelajar diharap supaya dapat mengikuti program ini secara maya.
Dan akhir kata, marilah kita mendengar penerangan dari fakulti berkenaan program pengajian mereka, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian dari keluarga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua viewers yang bersama kami di program Road to UMK yang didatangkan khusus untuk penonton, terutamanya pelajar-pelajar yang akan mendapat maklumat terkini tentang program-program yang ditawarkan di UMK. Okey, program Road to UMK ini akan berlangsung selama 2 bulan. Telah bermula dari Februari sehingga Mac. Dan kita akan berkongsi dengan para penonton tentang program-program yang ditawarkan di 9 fakulti di UMK, terdiri daripada 29 program sarjana muda, 1 program asasi dan 1 program persediaan praijazah. Jadi kita berharap program Road to UMK ini akan memberi maklumat terkini kepada pelajar-pelajar yang sedang mengisi permohonan di UMK di UPU online dan menjadikan UMK ini sebagai pilihan utama anda. Okey, akhir kata, marilah kita mendengar penerangan daripada fakulti berkenaan tentang program yang ditawarkan, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Hashtag We are UMK Family. Hashtag Road to UMK. Sekian, terima kasih. Okey, hai. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Bahagia Profesor Dr. Muhammad Rafi, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, serta Profesor Dr. Siti Zaitun, Dekan Proses Wazah Universiti Malaysia Kelantan, di atas ucapan sebentar tadi. So, selamat pagi saya ucapkan juga kepada semua penonton di Facebook Live yang menonton kita di rumah, kepada ibu bapa, guru-guru kaunseling, juga kepada para pelajar yang berada di rumah sedang memperhatikan kita di secara langsung daripada Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan di kampus Bacok ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai Fakulti Industri Asas Tani. Itu salah satu fakulti yang berada di kampus Jeli. Okay. So nama saya Muhammad. Saya merupakan pensyarah daripada Universiti Malaysia Kelantan, dan hari ini kita akan membincangkan mengenai apakah keistimewaan Fakulti Industri Asas Tani dan kenapa anda semua perlu memilih Fakulti Industri Asas Tani sebagai pilihan untuk melanjutkan pengajaran anda. So hari ini bersama saya ada 2 orang wanita yang cantik hari ini, super woman, datang khas daripada Fakulti Industri Asas Tani. Yang di sebelah hujung kita ada Dr. Nurhana, merupakan pensyarah kanan Fakulti Industri Asas Tani daripada Jabatan Industri Berasaskan Agro, dan juga di yang sebelah kanan saya ini adalah Profesor Madya Dr. Fatimah, merupakan Profesor Madya datang daripada Jabatan Agriculture Fakulti Industri Asas Tani juga. Dan untuk program pada kali ini adalah program yang ke-12 yang telah dimulakan sejak daripada bulan 2, dan kali ini kita akan bersama-sama selama lebih kurang 1 jam untuk bincangkan sebarang persoalan dan juga perkara-perkara yang berbangkit. Tuan-puan, adik-adik boleh just type di ruangan komen di Facebook, nanti kita akan bacakan dan cuba jawab. Okay? So sebelum kita memulai dengan lebih lanjut lagi, kita lihat dulu, tonton dulu video koprat daripada Fakulti Industri Asas Tani. Bachelor of Applied Science, Product Development Technology program, students will be taught an aspect of the development of agri-food products, from agricultural raw materials to marketable product. The Product Development Technology program is intended for those who are interested to learn various aspects of product development. The emphasis of the program is teaching graduates with the knowledge and skills to produce or innovate food and non-food products from plants and livestock. In the program, students will learn how to design products, to perform safety and efficacy analysis of products, to choose an appropriate products packaging including modern packaging, advanced and intelligence packaging, to manage products starting from farm to market, and learn on the related regulations as needed by authorities. Bachelor of Applied Sciences,
food security with honors is designed to prepare students for manage food security in a holistic manner, which is in line with Malaysia's food security policy to counteract food insecurity through the 4 pillars of food security. The 4 pillars of the food security programs are availability, accessibility, stability, and utilization that needs to be addressed to ensure the strong foundation. This program educates students with scientific skills, entrepreneurship, and prepares them to become professionals with leading skills in multidisciplinary areas. The program integrates agro-technology, animal sciences, aquaculture, and food technology in one program that enables students to gain an understanding of crops and animal production systems for the sustainability of food resources. The Bachelor of Applied Science, Animal Husbandry Science program is concerned with animals that are raised for meat, milk, eggs, or other products. It includes daily care, selective breeding and raising of livestock. Livestock includes cattle for beef and dairy, sheep, goats, pigs, poultry such as chicken and duck, aquaculture such as fish and crustaceans, micro-livestock such as rabbits and rodents like guinea pigs, as well as insects from honeybees to crickets raised for human consumption. Animal Husbandry Science program is blended with the elements of entrepreneurships as well. The method of teaching here, a true blend of academic applied and practical. Almost all of our classes have some kind of hands-on approach in the laboratories and at the farm. So all of this knowledge was delivered by our qualified lecturer with a range of expertise in this field. Bachelor of Applied Sciences, Agro-Technology, with honors degree emphasizes the processes and techniques of identifying, diagnosing, and analyzing problems needed in the development and conservation of the agriculture and food system resources. The program enables graduates to gain an understanding of crop production systems for the sustainability of the agricultural industry by applying of recent technologies to increase the nation's food production and food security. The program promotes precision farming through the latest technology inputs, which strengthens the links between agriculture-related agencies and explores the sources of food supply to maximize yields, increasing efficiency, and managing costs of farming. If I had to describe Campus Gili here in UMK, I would say that it is very calm. The environment here is amazing. I'm from KL, where it's a huge city. So when I came here, although it's quite far, it's totally fine. It took me some time to get used to it. But later on, I realized that it has such a great surrounding. It's very green. And although it's far, we have such great facilities here. Setakat ini. Okey, so jadi sebentar tadi kita dah menonton video kopat rasmi daripada Fakulti Industri Tani. Dan saya dimaklumkan oleh peserta bahawa kita berbesar hati untuk memberikan hadiah eksklusif kepada penonton kita yang berada di rumah. Jadi kita akan berikan sebanyak 5 kuis, seorang kuis yang perlu dijawab oleh penonton untuk dapatkan hadiah eksklusif ni. So hadiah eksklusif, saya tahulah benda hadiah eksklusifnya. Dia boleh jadi songket ke, songket Kelantan ke, batik Kelantan ke, budu ke, saya tak tahulah, tapi dikatakan eksklusif ya. Jadi macam mana nak jawab soalan eksklusif ni? Mudah saja. Tuan-puan di rumah, adik-adik, ibu bapa hanya perlu meletakkan jawapan di ruangan komen beserta dengan nombor soalan, masukkan jawapan, kemudian masukkan hashtag #WeAreUMKFamily dan juga hashtag #RoadToUMK. Sebagai contoh, sekiranya jawapan kepada soalan 1 adalah bola, jadi perlulah ditulis di ruangan komen bola, letakkan kuis 1 bagi menjawab soalan nombor 1, kemudian jawapan iaitu bola, hashtag #WeAreUMKFamily dan hashtag kedua
#road2umk. Okay, so letakkan jawapan #we are UMK family dan #road2umk. Dan soalan-soalan ini sebanyak ada 5 soalan saya akan berikan secara rawak di sepanjang program. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan sentiasa menonton kita pada kali ini. Alright. So sebelum kita pergi lebih lanjut, saya rasa baiklah kita perkenalkan dulu panel kita yang ada pada hari ini. Jadi saya minta mungkin kita boleh mulakan dulu dengan Profesor Mahira Dr. Fatimah untuk memperkenalkan sedikit mengenai diri Dr. Fatimah. Okey. Silakan. Terima kasih Cik Muhammad selaku moderator untuk pagi ni. Jadi saya Fatimah. Saya bergraduat daripada Universiti Melaya dalam bidang genetics, lebih khusus kepada plant genetics ataupun genetik tumbuhan. Saya menyertai UMK ni pada tahun 2011 lagi, di mana dari situ saya lihat pembangunan UMK semasa dia bermula di Pengkalan Cepa dan kemudiannya berkembang ke Bacok dan ke Jeli. Jadi banyak perubahan yang berlaku dalam waktu yang terdekat. Dan dekat situ kita lihat betapa progresifnya UMK membangun seiring dengan keperluan semasa lah. Okay. So untuk pengajaran saya lebih kepada bidang pertanian, yang mana kursus-kursus yang saya ajar termasuklah pengurusan ladang, pembiakbakan tanaman, biodiversity, biologi tanaman ekonomi dan juga analisis dan risiko. So itu antara kursus-kursus yang saya ajar lah. Okay, dah 10 tahun ya berada di UMK ya? Almost. Bulan 6 ni 10 tahun. Bulan 6, okey. Kita kena buat parti celebrate 10 tahun. Okey, kita teruskan kepada Dr. Nurhanan pula. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Terima kasih Encik Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanan binti Abdul Rahman, merupakan pensyarah kanan di Fakulti Industri Asas Tani Kampus Jeli. Jika Dr. Fatimah mula berkhidmat di UMK pada tahun 2011, saya menyertai UMK pada hujung tahun 2015. Okay, jadi saya rasa masih baru lagi saya di UMK. Namun begitu, banyak pengalaman telah saya dapat dan saya amat seronok menyumbang bakti di UMK. Saya bergraduat kelulusan PhD daripada University Sains Malaysia dalam bidang Nutritional Biochemistry dan banyak kajian saya menjurus kepada pembangunan produk makanan dan juga pembangunan produk makanan dan formulasi makanan. Saya mengajar beberapa subjek yang berkaitan dengan pembangunan produk di Fakulti Industri Asas Tani, iaitu di program pembangunan produk, teknologi pembangunan produk. Okay, saya mengajar metodologi pembangunan produk, teknologi pembangunan produk makanan dan juga pembungkusan. Dr. Hana ni merupakan salah seorang usahawan nita ya, yang membangunkan produk berasaskan ikan lunak. Betul. Setakat ini saya ada menghasilkan 2 produk, iaitu produk makanan paste dan juga ikan lunak. Okey, kita akan tanya lebih lanjut lagi lepas ni. Okey, pasti saya nak jemput Dr. Fatimah untuk membawa penonton sekalian mengenai sedikit penerangan mengenai Fakulti Industri Asas Tani secara ringkas. Jadi sebentar tadi kita dah tengok video, jadi sekarang ni kita akan melihat penerangan daripada Dr. Fatimah mengenai Fakulti Industri Asas. Silakan Dr. Fatimah. Okey. Alright, jadi apa yang perlu kita tahu tentang industri asas tani sebenarnya? Okey, kami ni, siapa kami ni? Kami adalah sebagai fakulti di bawah entiti akademik. Kita menyediakan program prasiswazah dan juga pasca siswazah, dan juga kita juga menjalankan penyelidikan yang berkaitan dalam bidang teras, iaitu pertanian dan juga industri berasaskan produk-produk pertanian, okey, yang memberi nilai tambah kepada produk pertanian itu sendiri. Kat sini antara program yang ditawarkan termasuklah agroteknologi, sains peternakan, teknologi pembangunan produk seperti mana yang dinyatakan oleh Dr. Nurhanan tadi, dan juga jaminan makanan.
yang mana ini adalah isu-isu yang perlu ditangani dari masa ke semasa. Dan sebagai sebuah fakulti, tentunya kita punya core business ataupun kita punya teras adalah pembangunan sumber manusia. Okay? Di mana dalam membangun sumber manusia ni banyak pihak yang terlibat. Dari segi kolaborasi bersama industri terutamanya untuk memastikan program yang ditawarkan kekal relevan, okay? Dan program yang ditawarkan semestinya mendapat akreditasi daripada MQA, dan yang terkini kita mendapat akreditasi daripada Malaysian Board of Technologies. Dan program-program yang ditawarkan untuk kebolehpasaran kita, dia punya kebolehpasaran yang tinggi dan mencapai 89% kebolehpasaran graduan daripada kita punya graduate. Dan sebagai fakulti yang dinaungi di bawah UMK ni, sudah tentunya kita punya tagline universiti kita entrepreneurship is our trust. Jadi kami melahirkan sumber manusia yang mempunyai atribut keusahawanan, yang mana salah satu daripadanya adalah melahirkan usahawan-usahawan seperti mana yang dijelaskan Dr. Nohanan tadi, usaha Nita itu contoh dia lah. Dan juga pembangunan berterusan lah, future talents, kita bekerjasama dengan komuniti dan industri. Okay. Student kita terdiri daripada pelbagai makna latar belakang, bukan hanya kalau dikatakan kita duduk di Kelantan ni, kita bukan hanya pelajar kita daripada warga Kelantan, tetapi seluruh Malaysia, okay, di mana kemasukan pelajar adalah melalui UPU, jadi seluruh Malaysia daripada Perlis hinggalah ke Sabah. Dan kaedah pembelajaran adalah learning by doing, ataupun kita lebih menekankan kepada praktikal itu sendiri, dan juga apa yang dihasilkan itu kita sumbangkan semula ke community. Okay? Jadi kurikulum yang ditawarkan adalah kurikulum yang relevan kepada keperluan semasa. Okay? Dan juga kita menggilaplah bakat anak-anak muda kita ni, pelajar-pelajar kita, okay, seiring dengan keperluan semasa. Okay. Dan kita punya hasrat adalah melahirkan sumber manusia yang profesional, okay, berkelayakan tinggi dalam menjalankan tugasan yang diberi. Independent ataupun boleh buka dia nak tarik tudung saya. Boleh berdikari. Itu adalah salah satu daripada ciri keusahawanan itu sendiri. Dan saya rasa untuk permulaan itu kot. Okey, boleh Dr. Fadil. So jadi program yang ditawarkan di fakulti, kita ada 4 program di peringkat prasiswaza, iaitu agroteknologi dan juga sains peternakan di bawah Jabatan Agriculture. Manakala 2 lagi program di bawah Jabatan Industri berasaskan tani tadi, ataupun industri asas tani, adalah teknologi pembangunan produk dan juga jaminan makanan. Okay? So untuk syarat kelayakan secara umumnya, ini adalah syarat utama yang mana bukannya UMK tapi institusi lain juga, yang mana calon perlulah mendapat kredit dalam bahasa Malaysia. Okay, itu antara syarat utama. Kita bukan sahaja menerima kemasukan daripada lepasan matrikulasi dan juga STPM, kita juga menerima kemasukan daripada diploma. Okay. Dan untuk STPM sebenarnya bukan terbuka kepada aliran sains saja, dia juga terbuka kepada aliran sastra. Okay.
sebab program yang ditawarkan merangkumi, maknanya kita bukan hanya kalau agroteknologi pertanian secara teknikal saja, dia juga meliputi pembangunan produk dan juga pemasaran. Okey. Jadi untuk diploma kelayakan minimum adalah CGPA 2.5, untuk STPM CGPA minimum 2. Okey. Dan kredit mendapat C pada mana-mana subjek fizik, chemistry dan biologi, dan juga ataupun matematik, dan mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam MUET. Manakala STPM aliran sastra minimum 2 kredit dalam mana-mana subjek, sama ada ekonomi, matematik ataupun visual arts. Okay, dan juga ada business study. Okay. Dan disebabkan sebahagian kursus kita memerlukan pengetahuan teknikal dalam sains. Jadi calon hendaklah ada latar belakang sains di peringkat SPM dengan kelayakan minimum D ataupun lulus pada mana-mana subjek sains, sama ada chemistry, biologi, sains ataupun sains pertanian. Okay. Dan juga disebabkan kita punya kaedah penyampaian adalah dalam bahasa Inggeris, jadi mesti mendapat sekurang-kurangnya MUET band 2. Okay. Manakala kelayakan untuk ataupun syarat bagi cara matrikulasi ataupun lepasan asasi adalah minimum 2 kredit ataupun mendapat C pada salah satu daripada subjek, sama ada kimia, fizik, matematik ataupun biologi, dan MUET tadi band 2. So itu adalah syarat kemasukan. Okay. So terima kasih Dr. Fatimah. MUET band 2 sahaja ya. Yep. Okey, kita serahkan seterusnya kepada Dr. Hanan untuk menjelaskan sedikit mengenai 2 program yang kita ditawarkan di bawah Jabatan Industri Berasaskan Agro. Jadi tanpa berlengah lagi, saya serahkan kepada Dr. Hanan untuk terangkan kepada penonton kita di rumah mengenai apakah program-program yang berada di bawah Jabatan Agro-Based Industry. Silakan Dr. Hanan. Baiklah, okey. Jadi Jabatan Industri Berasaskan Agro ada 2 program. Okey, di bawah jabatan ini, yang pertama ialah program teknologi pembangunan produk. Okey. Teknologi pembangunan produk, okey. Yang mana program ini, okey, dia menekankan kepada pembangunan produk berasaskan agro, okay, produk daripada sumber tumbuhan haiwan, okay, untuk dijadikan produk makanan, okay, produk makanan dan juga produk cosmeceuticals. Okay. Seterusnya pelajar akan berpeluang untuk membina, meluaskan, memasarkan produk tersebut ke pasaran yang lebih luas lagi. Okay. Jadi selain daripada itu, program ini berlangsung selama 8 semester, okay? Berlangsung selama 8 semester dengan 122 kredit, okay? Okay. Program ini akan melatih pelajar supaya mampu untuk membina produk, okay? Seterusnya menjalankan penyelidikan terhadap produk tersebut sebelum dikomersialkan. Okay. Baik, jadi seterusnya, okay. Jadi program teknologi pembangunan produk banyak menghasilkan produk yang berasaskan agro. Okay. Jadi pelajar akan belajar mempunyai skill, scientific skill untuk memformulasi produk
dan juga memastikan produk itu dapat berada di pasaran dalam jangka masa yang panjang. Jadi kalau pelajar yang berminat nak bangunkan kosmetik sendiri, nak jadi apa tu, biasa kalau saya pergi promosi tu orang cakap pasal Datuk Vida, Alif Syukri, so boleh belajar macam nak bangunkan produk dia orang sendiri secara rasmi dan mendapat pengiktirafan daripada universiti, ya. Okey. Jadi sedikit saya nak tambah. Jadi pelajar juga mampu untuk menghasilkan inovasi terhadap produk agro yang memenuhi keperluan semasa dan juga menepati standard pengkomersialan. Jadi pelajar dilatih juga untuk bekerja secara berpasukan bagi menubuhkan perniagaan, seterusnya menceburkan diri dalam keusahawanan. Satu lagi program di bawah Jabatan Industri Berasaskan Agro ialah program jaminan makanan. Program jaminan makanan. Jadi program ini mendedahkan pelajar berkenaan dengan penyelesaian masalah berkaitan dengan jaminan makanan secara holistik. Jadi, struktur kurikulum yang direka juga selari dengan polisi jaminan makanan negara, iaitu bagi memastikan bekalan makanan negara adalah mencukupi dan lestari. Jadi bagi program jaminan makanan ini 127 jam kredit diperuntukkan selama 8 semester untuk 8 semester. Alright, so itu so di bawah Jabatan Industri Berasaskan Agro ada 2 program, iaitu teknologi pembangunan produk dan satu lagi ialah program jaminan makanan. Okey, so jaminan makanan tu yang saya dimaklumkan adalah program paling terbaru di Fakulti Nasyid Astani. Ya, betul. Dan satu-satunya yang ditawarkan di Malaysia. Betul, eh? Okey, so seterusnya kita kembali semula kepada panel kita yang kedua, balik semula kepada Dr. Fatimah, kerana beliau adalah tuan rumah jadi untuk Jabatan Agriculture ini, jadi saya serahkan kepada dia untuk terangkan 2 lagi program yang ditawarkan di bawah Jabatan Agriculture. Dipersilakan Dr. Fatimah. Untuk Jabatan Agriculture ni kita ada 2 program. Yang pertama adalah program agroteknologi. Dan yang kedua adalah program sains peternakan. Jadi untuk program agroteknologi ni dia lebih menjurus kepada pengeluaran produk berasaskan tanaman. Tapi kita jangan lupa dalam agriculture itu komponen utama bukan hanya makanan tanaman. Dia juga ada integrasi bersama dengan ternakan dan juga aquaculture. Jadi kursus-kursus yang ditawarkan menjurus kepada penghasilan produk pertanian tadi dengan mengaplikasikan teknologi yang terkini, termasuklah penggunaan yang sekarang ni dipanggil sebagai IoT ataupun Internet of Things. Kita mengaplikasikan teknologi terkini untuk meningkatkan hasil pertanian, sebab kita cenderung bila kita kata pertanian tu penghasilan yang rendah, gaji yang rendah, dan dia banyak berkaitan dengan dikata 4D job, dirty, dangerous. Ya, betul. Dan jadi kita aplikasikan teknologi moden dan pengeluaran pertanian di bawah program ni. Dan program yang kedua tadi adalah sains peternakan yang menjurus kepada pengeluaran ternakan, termasuklah ternakan unggas, iaitu ayam dan burung, dan juga ruminan, ternakan ruminan, lembu, kambing, biri-biri, dan juga haiwan ternakan yang lain, termasuklah kambing, arnab,
Okay. So semua haiwan boleh dimakan. Yang boleh dimakan diajar ya. Diajar di bawah program sains peternakan tu tadi. Menarik sekali ya. Okay, dan juga termasuk juga aquaculture di bawah sains peternakan. Okay. Jadi itu adalah 2 program yang ditawarkan di bawah Jabatan Agriculture tadi. Okay. Alright. So saya pernah ada pengalaman pergi promosi 2-3 tahun lepas ya. Ada pelajar datang jumpa saya tanya, "Encik, husbandry science tu belajar pasal menguruskan husband ke?" Cakap tidak ya, husbandry science tu adalah pasal peternakan ya. So anything yang berkaitan dengan haiwan bagi makanan juga fiber diuruskan di bawah husbandry science ya. Okey. So sebelum kita meneruskan soal jawab dengan 2 panel kita, mungkin kita boleh tonton dulu video daripada alumni kita. Tengok macam mana ya, apa dah dia orang buat setelah lepas 4 tahun ya berhempas pulas di Fakulti Industri Asastani, dan maybe kita boleh tengok apa yang berlaku dengan mereka sekarang. Jom. Setakat ini mencecah 5 digit. Berapa agak segan untuk saya sebut di sini, tapi boleh mencecah 5 digit sebulan. Cendawan telah dikenal pasti sebagai salah satu komoditi bernilai tinggi di mana ianya diberi keutamaan bagi tujuan meningkatkan pendapatan negara kasar. Industri ini semakin menarik minat ramai usahawan, terutamanya di kalangan orang muda. Alumni Universiti Malaysia Kelantan UMK, Fakulti Industri Asastani FIAT, Leong Tiong Sing, telah mengusahakan tanaman cendawan yang dilihat mempunyai potensi pasaran yang sangat baik kerana stok cendawan segar yang ada di pasaran kini masih tidak mencukupi untuk menampung keperluan tempatan. Yang permulaan saya yang start tanam cendawan ni bukan terus berjaya. Family saya tidak sokong. Lepas tu tak ada modal. Saya pergi tanam sayur untuk kumpul modal sebanyak 8,000. Lepas tu menceburikan diri dalam industri cendawan ini. Dalam 3 bulan kami akan dapat hasil sebanyak 4 tan dan semuanya akan dipasarkan di Sarike, Sibu dan Petong. Kebanyakan agropreneur menggunakan cendawan ini dalam skala yang kecil. Namun, industri ini dilihat sebagai industri yang sangat berpotensi tinggi untuk diceburi khususnya oleh golongan belia kerana permintaan terhadap cendawan semakin meningkat di pasaran tempatan sejajar dengan pertambahan jumlah penduduk serta penggunaan cendawan ini di dalam bidang komersial yang semakin meningkat. Sebenarnya, kerajaan universiti perlu lebih proaktif dalam mencipta kerjaya sendiri, menjadi usahawan. Walaupun kerajaan banyak menggalakkan kerajaan untuk menjadi usahawan, tapi tidak banyaklah sangat untuk mereka, tidak banyak mereka yang menceburi diri dalam bidang usahawan sebab mereka takut. Mereka takut tidak ada income yang tetap. Mereka takut risiko untuk menjadi usahawan. Saya tidak suka income yang sudah ditetapkan. Sebelum graduate, masih sebagai pelajar, saya sudah ada impian untuk jadi usahawan. Saya ada geng-geng di universiti, sentiasa berbincang dengan mereka untuk mencari idea untuk menjadi usahawan. Untuk menghasilkan benih cendawan yang berkualiti tinggi dan bebas daripada penyakit, Leong Tiong Sing telah menggunakan kaedah teknik kultur tisu dalam keadaan steril atau aseptik yang dapat menghalang sebarang jangkitan mikroorganisma dalam proses penanaman. Berfokuskan kepada kecenderungan penglibatan agropreneur dalam sektor pertanian,
Selain faktor pendapatan yang lumayan dalam jangka masa yang singkat, faktor kejayaan individu itu sendiri mendorong agropreneur lebih menggiatkan perusahaannya untuk bertindak secara efektif, berwawasan dan kreatif dalam menyalurkan idea ke arah keuntungan. Saya buka kilang cendawan di sini bukan setakat untuk memenuhi impian saya. Saya juga harap membawa peluang pekerjaan kepada orang kampung di sekitarnya supaya mereka mendapat income lebih. Sebab banyak orang kampung di sini mereka tidak ada kerja, mereka hidup dalam sangat susah, tidak mendapat sebarang bantuan daripada kerajaan. So saya rasa saya ada tanggungjawab sebagai seorang graduan universiti yang untuk membantu menampak baikkan ekonomi di kampung ini. Selain itu, usaha dan kesungguhan agropreneur serta pendedahan kejayaan agropreneur lain menimbulkan kecenderungan terhadap penglibatan usahawan dalam sektor pertanian. Oleh itu, pengeluaran cendawan segar daripada perusahaannya di Seri K Sarawak dipertingkatkan bagi memenuhi permintaan dalam pasaran dan keperluan pengguna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam program SME bersama saya Afzal Zaman. Saya bawakan kepada anda mengenai kisah keusahawanan peniaga kecil dan juga sederhana daripada seluruh negara. Episod hari ini sangat istimewa kerana saya nak temukan anda dengan seorang usahawan muda, usahawan hebat di mana dia merupakan pembekal genetik kepada lembu sado seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini. Besar kan? Okey. Macam mana nak hasilkan genetik lembu sado ni dan bagaimana permintaan pasaran terhadap lembu sado ni, bersama saya merupakan Encik Harun Hazim Zakaria. Terima kasih Encik Harun kerana sudi bersama dengan saya ni. Alright. Okey, first kali Encik Harun. Bagaimana idea untuk Encik Harun tercetus untuk menceburkan diri di dalam bidang perniagaan peternakan ini, tetapi khususnya kepada lembu sado? Okey, macam ni. Di Malaysia ini kita memerlukan perkembangan dalam dunia peternakan, teknologi peternakan. Jadi antara salah satu teknologi yang penting dalam peternakan adalah AI, Artificial Insemination, iaitu mengawinkan lembu-lembu tempatan dengan genetik yang terpilih daripada negara-negara yang tertentu lah, untuk kita bangunkan pembangunan breeding line pada lembu-lembu untuk dihasilkan menjadi lembu yang berprestasi tinggi. Macam difahamkan setakat ni bagaimana teknologi AI tu kan, bagaimana dia boleh hasilkan lembu sado ni, tempoh dia berapa lama dan bagaimana ia dikacukkan jadi lembu sado ni. Teknologi AI ni telah dikembangkan di Malaysia daripada tahun 1980-an lagi. Jadi apabila seiring dengan waktu tu, teknologi ini semakin berkembang dan terutamanya di negeri Kelantan, kita telah membangunkan teknologi AI dengan sangat pesat, dan dalam masa 1 tahun kita melakukan dalam 20,000 AI 1 tahun. Banyak. Okey. Dan pengambilan masa untuk membangunkan lembu-lembu sado ni adalah tempoh dia tu mengikut atas lembu-lembu tu, induk-induk itu. Kalau induk itu sudah bagus, jadi masa untuk menghasilkan anak-anak yang lebih baik adalah singkat. Kalau induk itu masih lagi performance dia rendah, masa untuk menghasilkan anak-anak yang kualiti adalah panjang. Okey.
Dan dari segi kategori lembu-lembu Sado ni, ada tak dia punya kelas-kelas, grade-grade dia dipecahkan kepada berapa, macam mana dipecahkan? Okey, lembu Sado ni dikategorikan pertama sekali dengan baka lah, nama baka. Di Malaysia ni kita ada yang popular adalah Charolais, Limousine, Belgian Blue dan beberapa baka-baka lain lah. Tapi yang paling popular adalah 3 ni lah. Dan dari segi grading, di Malaysia ni kita masih awal lagi untuk grading dia punya performance. Just kita grade berdasarkan baka saja. Okey. Macam dari segi permintaan daripada peternak-peternak di Malaysia ni, permintaan untuk nak upgrade diorang punya lembu semua tu macam mana setakat ni? Permintaannya sangat tinggi. Bagi saya permintaan saya dalam masa 1 bulan lebih kurang 2,000 ekor sebulan. Lebih kurang. Dan sekarang kita bekerjasama dengan Jepun untuk membuat G2G, government to government, untuk transfer teknologi Jepun ke Malaysia. Jadi ilmu-ilmu dan teknologi kita tahu Jepun dia lebih teliti. Jadi kita nak terapkan nilai-nilai teliti dan nilai-nilai baik Jepun dalam menternak tu kepada peternak-peternak di Malaysia. Fahamnya. Okey, macam dari segi lembu Sado tu sendiri, dari segi nak gabungkan DNA lembu tempatan dan juga lembu tempatan tu kan. Ya. Dia mengambil masa berapa lama dan juga bagaimana proses dia? Ada step-step dia tak, boleh cerita? Kalau proses kita semaikan benih lembu Sado di dalam lembu tempatan, seperti biasalah ibu lembu tu mengambil 9 bulan untuk melahirkan anak yang baru. Cuma apabila ibu tu sudah ibu itu sendiri sudah dalam prestasi yang baik, maknanya darah dia lembu Sado sudah tinggi, maka dia akan melahirkan anak lembu Sado yang lebih tinggilah. Okey, macam dari segi lembu Sado dan juga apa kebarangkalian penyakit ke ataupun ancaman kepada lembu Sado ni, risiko-risiko yang perlu ditangani oleh seorang usahawan penternak itu sendiri? Jikalau risiko dan penyakit itu luas, dunia bumi ini luas. Jadi alhamdulillah peternak di Malaysia ini sudah lama menternak. Jadi dia sudah ada rawatan tradisional dan juga rawatan moden, dan dibantu juga oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jadi peternak kita ni sudah berada di satu level education yang agak membanggakan, boleh pergi lebih jauh. Jadi dia sudah tahu untuk macam mana untuk merawat lembu-lembu dia, dan di mana saluran jika lembu dia sakit, di mana dia boleh tujukan, terutamanya Jabatan Perkhidmatan Veterina. Kalau macam okey, kita dah tahu penyakit lembu tu sendiri dan sebagainya kan. Mungkin apa yang perlu ada kepada penternak lembu Sado tu? Apa perkara yang perlu mereka titik beratkan? Lembu Sado dia punya prestasi sangat bergantung kepada pemakanan. Jadi pemakanan yang berkualiti dan mencukupi adalah sangat-sangat penting. Jikalau isu makanan yang berkualiti dan mencukupi ini dapat diselesaikan oleh mana-mana pihak lah, InsyaAllah lembu Sado ini akan lembu Sado dan industri ternakan akan berkembang lebih besar. Macam nak tangani kalau lembu tu haiwan ni sering dikaitkan dengan stres dan sebagainya kan. Macam mana kita nak pastikan stres dia berkurangan, penjagaan kandang tu sendiri ke macam mana? Ya. Benda tu melibatkan pengurusan dan ilmu. Rata-rata peternak di Malaysia ni dia sudah tahulah macam mana nak mengendalikan lembu Sado. Maknanya dia mandikan, dia bagi makanan berkualiti, suplemen-suplemen yang boleh membantu. Sebelum kita berpisah kan, mungkin Encik Harun boleh tak nyatakan apa nasihat yang mungkin Encik Harun nak kongsikan kepada mungkin usahawan penternak di luar sana? Bagaimana mereka nak kembangkan lagi penternakan mereka, mungkin dari segi marketingnya ke, mungkin dari segi kualiti daging yang dibekalkan ke, macam mana? Apa nasihat Encik Harun? Dalam bidang peternakan, benda yang paling penting adalah kesabaran. Untuk membangunkan sesuatu, membangunkan genetik lembu yang berkualiti memerlukan masa yang sangat lama. Jadi alhamdulillah hasil daripada kesabaran dan masa daripada
yang diambil, peternak-peternak kita sudah pun menghasilkan lembu-lembu yang berkualiti di Malaysia ini. Yang paling penting adalah kesabaran. Kesabaran. Itu dia sedikit sebanyak nasihat daripada Encik Harun yang merupakan pembekal genetik lembu sado. Lembu dia sangat sado, macam anda boleh tengok di belakang dia pun dah besar. Saya tak tahu macam mana nak gambarkan kepada anda betapa besarnya lembu sado ni. Okey, saya akan bawakan lagi kisah-kisah kejayaan usahawan-usahawan menarik yang saya akan bertemu di episod-episod di seterusnya. Jangan lupa bersama saya 8.20 pagi sehingga 8.30 pagi setiap hari. Saya Afizah Zaman. Assalamualaikum dan salam hormat. Bercakap mengenai Molucco, lazimnya perniagaan itu akan dikaitkan dengan orang India. Namun, di Pulau Pinang, seorang anak muda berusia 23 tahun kini sedang mengubah lanskap perniagaan Molucco. Hakimullah Kabilu, graduan Universiti Malaysia Kelantan UMK, yang mengambil tampuk kepimpinan dari bapaknya, berhasrat mengembangkan perniagaan itu ke peringkat antarabangsa. Bapak saya tambah lagi banyak-banyak produk lah, macam kacang gajus, Molucco ni sebelum ni kami tak buat. Masa tok orang saya kami tambah buat Molucco. Dan generasi ketiga ni kami cuba untuk pasarkan melalui online lah. Kami guna Facebook sebagai medium untuk memasarkan produk-produk kami ke negeri-negeri lain seperti Johor, Kedah, KL. Kami guna online marketing lah, guna Facebook untuk buat advertisement pasal produk-produk kami ni lah. Perniagaan yang diasaskan pada tahun 1966 merupakan satu-satunya perniagaan Molucco yang diusahakan oleh peniaga India Muslim di Pulau Pinang. Dengan kekuatan hampir 10 pekerja, Kabilu Penang Famous Molucco ini menyajikan kacang, jeruk, asam, kismis dan buah kurma. Keunikan Molucco ini ialah resepinya dikekalkan sejak turun-temurun dari India dan terbaru ia diubah suai menggunakan ketuhar untuk memanaskan kacang. Molucco kami ni, dari resepi dia ni dari turun-temurun daripada tok wan saya, daripada dapat resepi daripada India. Memang resepi tu tak lari lah, daripada generasi demi generasi kami memang jaga resepi tu. Buku resepi lama tu pun ada lagi kat kami. Memang legend lah daripada tok wan saya 1966 sampai sekarang, generasi ketiga. Ketuhar ini dibeli khas dari China dan ia merupakan satu inovasi anak muda ini dalam menempuh pasaran antarabangsa. Kabilu Penang Famous Molucco kini memiliki 3 outlet, iaitu Rock Walk, Komtar dan terbaru di Jalan Penang berhadapan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang. Selain itu, Hakimullah sedang berusaha mengembangkan perniagaan itu menerusi media sosial atas talian seperti Facebook. Kedai ini juga adalah pemborong utama Molucco dan kacang serta menyediakan peluang kepada usahawan untuk menceburi perniagaan ini. Selain itu, Hakimullah berhasrat memasuki pasaran Indonesia, China dan Australia di peringkat antarabangsa dan dalam negara. Negeri Johor menjadi sasaran seterusnya. Perancangan masa depan dalam tempoh terdekat lepas raya ni, kami dah cari satu tempat nak buat processing, nak buat kilang yang lebih besar supaya kami nak dapat lagi kelulusan seperti halal, SIRIM, ISO untuk kami nak cuba masuk market luar lah, seperti Indonesia, Saudi. Ada demand lah, kami ada buat survey. Ada mereka memang nak Molucco macam ni susah nak dapat kat sana. Tama-tama yang sedap, yang kacang-kacang ni kan. So lepas raya ni kami next step adalah kami nak buat kilang, nak dapatkan kelulusan seperti JAKIM untuk halal, untuk ISO. So kami ingin banyak perlukan bantuan daripada kerajaan-kerajaan yang mana boleh support kami, boleh kot tolong kami lah untuk membangunkan lagi industri-industri anak muda supaya mereka menceburi dalam bidang keusahawanan. Molucco ini juga ditempa di hotel-hotel dan restoran terkemuka di Pulau Pinang dan semakin mendapat tempat di hati pelanggan. Kedai di Jalan Pinang ini dibuka dari jam 9 pagi hingga 7 malam setiap hari. Laporan Phil Gabriel dan jurugambar Amirul Amin Muhammad Amir untuk RTM. Selamat pagi Malaysia. Okey, kembali semula ke studio. Studio ke? Alright, so dah nak hari raya ni kan.
Maruku kalau nak beli kat Penang boleh juga, sedap juga tu. Dah promote ni, saya rasa boleh minta diskaun sikit kot daripada Hakim lepas ni. Dan hari raya ni lembu sado mungkin laku, so mungkin siapa nak beli boleh kontak kita, mungkin kita boleh uruskan Dr. Fatimah. Okay, saya nak tanya soalan-soalan yang biasa ditanya kalau kita pergi promosi, soalan-soalan yang biasa ditanya oleh ibu bapa, guru-guru kaunseling dan pelajar sendiri mengenai pembelajaran di Fiat. Okay, so mungkin saya nak start dulu dengan Dr. Fatimah. Soalan biasa orang tanya, UMK Jeli, UMK ni kat mana? Bila cakap UMK tu dekat Jeli, Kelantan. Jeli tu kat mana? Jadi Dr. Fatimah ni asal dia daripada Johor kan. Dr. Fatimah orang Johor dan datang ke Kelantan dah 10 tahun. Jadi mungkin Dr. Fatimah boleh cerita sikit kot macam mana hidup di Jeli, sebab Jeli ni bukan salah sebuah bandar paling bahagia di Malaysia. So macam mana kehidupan di Jeli, bahagia ke stres ke macam mana? Okey. Untuk ibu bapa, supaya ibu bapa tak risau hantar anak-anak dia pergi Jeli kena jual ke Thailand ke. Mungkin boleh cerita sikit. Okey, bila kita cerita soal lokasi tu tadi, okey, saya pun waktu saya nak mula berkhidmat di UMK tu, waktu ditanya, waktu tu UMK masih lagi di Pengkalan Cepa, bersebelahan dengan lapangan terbang. Ya, betul. Yang mana Kota Baru kan, satu bandar besar lagi. Waktu tu ditanya, adakah anda bersedia untuk dihantar ke Jeli? Saya waktu tu saya tak pernah dalam gambaran saya Jeli tu di mana. Kan? Tapi bila kita dah berada di Jeli, sebenarnya ia adalah satu lokasi yang baik untuk pembelajaran, sangat kondusif. Kalau tadi Cik Muhammad katakan tadi, indeks kehidupan di Jeli indeks gembira atau bahagia. Paling bahagia ya. Kenapa kita katakan gembira atau bahagia? Sebab kita dikelilingi oleh persekitaran yang masih lagi kata baik, tak ternoda, tak tercemar. Tak tercemar. Okay. Dan komuniti dia pun sangat mesra. Boleh katakan kalau kita pergi di Jeli tu, boleh dikatakan kita kenal hampir semua orang di Jeli tu. Lebih-lebih lagi kalau dia tahu kita ni daripada UMK, boleh katakan 70%, 70% daripada masyarakat Jeli tu kenal kita. Okay, jadi betapa rapatnya kita dengan komuniti di situ. Dan macam tadi cakap, kita banyak lagi tempat-tempat yang masih hijau, masih lagi tidak tercemar dari segi persekitaran yang bersih dan kondusif, dan tentunya bersesuaian dengan program-program yang ditawarkan, yang mana program kita tadi adalah agriculture dan juga industri berasaskan agro, yang mana memerlukan kawasan penanaman, kawasan peternakan yang tidak tercemar, yang memerlukan sumber air yang bersih, memerlukan kawasan yang kalau kita nak kembangkan, perlukan kawasan yang luas, yang mana satu kelebihan sebenarnya berbanding dengan di bandar. Kalau di bandar tu kita nak praktikkan, nak tanam orang kata agroteknologi, walaupun penggunaan teknologi moden, tapi kita masih perlukan kawasan yang luas, kawasan yang bersih, untuk mempraktikkan secara hands on. Jadi kalau saya bandingkan dengan rakan-rakan saya di universiti yang bandar besar, mereka mempunyai limitasi dari segi bila kita nak buat pendekatan secara hands on tadi di bandar, kita tak ada ladang. Jadi kalau nak ada ladang pun kita terpaksa buat ladang secara satelit ataupun kerjasama dengan industri di luar yang mana jauh daripada kampus. Tetapi kalau kita di Jeli ni, ladang tu ada di dalam kampus itu sendiri. Jadi pelajar-pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran, dapat dijalankan secara hands on. Dan oleh kerana tadi komuniti di Jeli itu sendiri sangat mesra. Jadi kita dapat berkongsi pengalaman bersama dengan komuniti, bersama dengan petani, di mana penambahbaikan dari segi pengetahuan dan juga perkongsian pengalaman tu dapat membantu
dalam proses pembelajaran dan juga pemindahan teknologi itu sendiri. Okey, terima kasih Dr. Fatimah. Yep. Dr. Hanan, Dr. Fatimah cakap duduk di bandar, duduk di kampung, bukan kampung lah, pekan kan. So bagaimana pula dengan kos sara hidup dan juga yuran pengajian? Ni ibu bapa biasa tanya ni, yuran pengajian di Fakulti Ilmu Sastani, boleh ceritakan sikit? Okey, baiklah. Bercakap berkenaan dengan yuran, jadi yuran bagi program di Fakulti Industri Asas Tani ini ialah sebanyak RM3,105 per semester. 3,105 per semester. Okay, dan kos sara hidup adalah tidak tinggi di Jeli kerana semua makanan keperluan diperolehi dalam harga yang murah. Okay. Satu pinggan nasi goreng tu boleh dapat lagi dari RM5-6 ya. RM3, RM4 RM3 boleh dapat juga. Ya. Dan saya juga nak tambah sedikit. Di Jeli ya, persekitaran sangat kondusif untuk pelajar terutamanya. Dan kita juga ada kemudahan-kemudahan lain di sekitar fakulti. Okay, kita ada kemudahan untuk pelajar mendapatkan bekalan harian. Okay, tidak ada masalah walaupun di Jeli. Okay. Jadi kita ada bantuan kewangan kalau sekiranya ada ibu bapa yang tidak berkemampuan ataupun cemerlang dari segi akademik, mungkin ada bantuan kewangan yang disediakan? Dana boleh diperolehi daripada PTPTN. Okay. And then lembaga zakat negeri juga ada menawarkan dana untuk pengajian pelajar. Okay, kemudian kita ada juga daripada zakat universiti. Zakat universiti yang membantu. Itu saja. Okey, so maksudnya tak perlu risau mengenai masalah kewangan ya. Ada hubungi kita boleh bantu. Datang ke UMK, kita cuba sirah upaya kita, dan kita tak naklah pelajar yang datang yang cuba untuk mengubah kehidupan tapi tidak mampu untuk melanjutkan pengajian disebabkan oleh kewangan. That is no lah ya. Yang penting bertanyalah kepada pihak BPA atau pihak fakulti sendiri berkenaan dengan pembiayaan. Alright. Okey, satu lagi Dr. Fatimah tadi cakap mengenai usaha sama dengan komuniti, usaha sama dengan industri. Macam mana usaha sama dengan industri dan komuniti itu boleh membantu pelajar kita? Maksudnya adakah memberikan pengalaman, skill transfer kepada pelajar atau macam mana? Okey, kita sedia maklum waktu zaman kita sekarang ini tak dapat dinafikan anak-anak muda kita ni, pelajar-pelajar terutamanya yang tinggal daripada kawasan bandar, mereka cenderung kepada pengetahuan yang agak jauh daripada pertanian. Bila dia masuk universiti tu, bila saya tanya tu rata-rata pokok. Kita tanya pokok durian pun dia tak kenal. Jadi bila kita masuk ataupun dia jadi pelajar kita tedahkan. Kita bawa dia bersama dengan masyarakat tadi. Kita ada aktiviti bersama komuniti di bawah Dewan Pelajar, dan juga ada setengah khusus tu memang kita libatkan pelajar dengan industri dan komuniti, dan di mana komponen tu adalah salah satunya adalah lawatan ke industri, sama ada ke ladang-ladang di peringkat komersial, pengeluaran secara komersial, ataupun ladang-ladang pada skala yang sederhana, yang mana majoriti petani kita usahakan sekarang. Jadi bila kat situ dia dapat pendedahan untuk tahu keadaan sebenar, apakah yang berlaku dalam industri ataupun sektor pertanian negara, dan sebagai satu entiti yang melahirkan sumber manusia tadi, mereka perlu bersiap sedia untuk memahami dan juga menimbulkan kesedaran di kalangan mereka sendiri. Sebagaimana yang kita nampak tadi, salah satu daripada contoh kita punya alumni di mana kita berjaya meningkatkan kesedaran anak muda ni untuk terlibat dalam bidang pertanian yang kita lihat boleh membantu bukan sahaja membangunkan ekonomi peribadi pelajar itu, alumni itu sendiri, tetapi dia menyumbang semula kepada masyarakat dengan memberi peluang pekerjaan kepada komuniti orang-orang kampung dia. Jadi kita nak
pelajar kita ni dengan ciri-ciri ataupun atribut keusahawanan tadi, dia boleh menyumbang semula kepada komuniti dan seterusnya dapat meningkatkan lagi sektor pertanian negara. Jadi teras fakulti ni dia adalah cuba untuk melahirkan pelajar yang dikatakan syumul, yang all rounded. Ya, daripada segi laman, daripada segi luaran. Sebab contoh Dr. Fatimah yang Leong tu bukan saya punya mentee dulu ya. Dan saya masih ingat dia masa di fakulti dulu, masa dia masih belajar, dia adalah seorang yang pemalu ya. Datang jumpa saya dengan pelbagai jenis idea untuk memulakan bisnes di fakulti. Dan sekarang bila saya dapat tahu dia dah menjadi pembekal cendawan tiran terbesar di negeri Sarawak, dan saya rasa wow, dia dah merubah 180% 180 darjah daripada dia di mula-mula masuk di universiti, dan bila grad merubah di secara keseluruhannya. Dan salah satu faktor yang merubah tu Dr. Hanan adalah pensyarah dan juga landscape proses pembelajaran pengajaran dalam fakulti. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan sedikit mengenai pensyarah yang ada di fakulti, macam mana kita everyday life PMP punya pengajaran-pelajaran yang biasa di fakulti. Okey, baik. Jadi pensyarah-pensyarah di bawah Jabatan Agro dan juga Jabatan Dr. Fatimah sendiri, kita ada pensyarah yang berpengalaman, daripada latar belakang yang pelbagai, mampu membantu pelajar untuk menjadi usahawan dalam produk agro secara holistik. Jadi pensyarah-pensyarah kita ada daripada yang berkelulusan dan mempunyai kepakaran dalam microbiology, teknologi fermentasi, teknologi makanan, mikologi, kejuruteraan kimia dan juga dalam nutraceutical, pharmaceutical. Jadi kita ramai pensyarah-pensyarah kita yang berkelayakan, yang mantap untuk membimbing pelajar ke arah penghasilan produk, seterusnya memastikan produk tersebut lestari di pasaran. Jadi satu lagi Dr. Hanan, saya ada orang cerita, ada orang katakan kepada saya, kalau kehidupan pelajar ni dia ada 4K, ya? Kuliah, komputer, kafeteria, katil. 4K. Kalau seorang pelajar 4K. Jadi kehidupan adakah begitu kehidupannya kalau dia masuk Fiat ni? Adakah bosan macam tu, ataupun ada aktiviti lain, seperti contoh boleh kalau dia nak pergi exchange ke luar negara ke, nak pergi macam Fatimah cakap tadi, boleh pergi field trip ke, macam mana pembelajaran yang menyeronokkan? Fakulti Industri Asas Tani sendiri terdapat banyak kemudahan yang disediakan untuk pelajar meluangkan masa mereka di waktu lapang. Contohnya mereka boleh bersukan, boleh bersukan. Kemudian kita ada persekitaran universiti, kampus yang membolehkan pelajar berbincang duduk secara santai dengan rakan-rakan. Kemudian itu dari segi kehidupan harian mereka di kampus. Bukan katil saja lah ya. Bukan katil saja. Bukan. Pelajar mereka ada kesempatan untuk menyertai program ke luar negara, contohnya mobility. Saya pernah pengalaman ada pelajar saya yang berpeluang ke Thailand, Prince Sokla University untuk jangka masa 2 minggu. Kemudian pulang dan merasa gembira kerana apa yang dia belajar di dalam program teknologi pembangunan produk ada di sana, dan dia rasa perlunya ada program sebegini. Jadi pelajar kita sebenarnya diberi peluang untuk meneroka bidang pembangunan produk, bukan sahaja di dalam negara tetapi di luar negara. Dan itu saya nak menambah, pelajar kita juga boleh berpeluang untuk pergi latihan industri, contohnya latihan industri di dalam negara, tetapi pengalaman yang mereka kutip itu sangat relevan, sangat bermakna bagi mereka kerana mereka sudah pun mengetahui
banyak perkara daripada dalam pembelajaran, contohnya di program teknologi pengembangan produk sendiri. Okey. Semasa pembelajaran, pelajar juga berpeluang untuk pergi ke field trip, orang kata field trip. Jadi itu program sebegitu membantu pelajar untuk mengembangkan lagi minat dalam program yang mereka sertai, okay, dan juga lebih memahami pelajaran ataupun ilmu yang mereka dapat semasa kuliah. Ya, ya. Okay, jadi yang Dr. Fatimah nyatakan seperti tadi lah, kita tidak hanya menjurus kepada kuliah ataupun teori semata-mata, tapi kita juga menyentuh banyak pada aspek praktikal, ya. Sebab tu ada pelajar-pelajar kita yang macam Dr. Hana cakap, pergi ke Thailand selama 2 minggu, ya. Ada juga pelajar kita yang turut membuat student exchange ke Indonesia, ya. Kerana kita ada kerjasama dengan beberapa universiti di Thailand dan juga beberapa universiti di Indonesia, macam Universiti Bengkahulu, kan, betul, ya. Ada ke Korea Selatan. Ke Korea Selatan pun ada juga. Siapa-siapa yang minat K-pop tu boleh mencuba nasib, ya. Sebab Thailand dengan kita dekat saja, dalam saya rasa dah tak sampai 1 jam dah boleh cross border. Jadi sesiapa yang nak pergi ke Thailand tu pun peluang yang luas bila anda datang ke fakulti kita, kan. Okey. So satu lagi soalan untuk Dr. Fatimah, bercakap mengenai praktikal persediaan kepada industri, sebab pelajar bila dia masuk ke universiti, tujuan dia adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Okey. Bila kita tanya, 99% kata mereka nak bekerja. Tak ada yang kata kenapa masuk universiti, disebabkan saya bosan duduk kat rumah, saya tak nak jaga adik, jadi saya nak datang ke universiti lah, saya tak payah jaga adik kat rumah. Sebab 99% datang ke universiti untuk bekerja. Okay? Jadi tanggungjawab universiti, fakulti, FIAT sendiri, macam mana memastikan bahawa pelajar ni bila dia dah keluar daripada fakulti menjadi dambaan majikan-majikan di luar sana. Macam mana kita memastikan bahawa pelajar kita sentiasa relevan ataupun dinamakan sebagai, kita panggil, kalis masa hadapan. Sekarang ni dah 4IR, kan, evolusi industri 4.0, ada Internet of Things, drone semua terbang-terbang, pakai apps untuk siram pokok dan sebagainya. So macam mana kita memastikan bahawa pelajar kita kalis masa hadapan untuk ibu bapa dan mungkin ibu bapa, pelajar-pelajar yang sekarang berada menonton kita di rumah? Okey, tidak dinafikan, ya, hasrat ataupun tujuan utama bila kita melanjutkan pelajaran tu untuk dapat tadi, bila kita graduate je dapat kerja. So itu adalah, saya rasa satu yang memang matlamat yang semua orang nak. Okey. Kenapa nak dapat kerja tu adalah kerana kita nak memperbaiki kita punya ekonomi keluarga. Okey. Tapi kita harus ingat, untuk memperbaiki ekonomi keluarga tu bukannya hanya daripada bekerja, maknanya bekerja dengan satu agensi ataupun entiti sepanjang hayat. Maksudnya kat sini tidaklah kita nak cari kerja tu sampai ke kita pencen tu kerja yang sama saja. Kerja yang itu saja. Tapi tidak juga dinafikan bahawa untuk menjadi seorang usahawan itu sendiri, kita kena ada pengalaman, kita kena ada yang mana pengalaman tu kita kena dapat daripada bekerja. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita. Kalau tadi kita punya memang sebagai fakulti kita melahirkan sumber manusia, sumber insan, yang mana bila kita cakap sumber insan, dia satu yang subjektif. Okey. Jadi bila subjektif tu dia boleh jadi pelbagai, yang mana ianya bergantung juga kepada individu tu sendiri. Jadi bila kita nak membangunkan mereka ni, kita yang pertamanya of course pengetahuan tentang bidang. Yang tu pelajar kena mahir lah, pengetahuan tentang bidang tu satu. Dan juga bagaimana mereka boleh mengadaptasi kepada, maknanya kita letak di mana sahaja mereka boleh beradaptasi kepada persekitaran dia. Okay? Dan yang paling utama sekali bila kita sentuh tentang pekerjaan ni adalah komunikasi.
bagaimana mereka berkomunikasi secara berkesan. Okey. Jadi rata-rata majikan bila nak ambil calon pekerja ni, dia akan lihat tadilah of course pengetahuan. Okey, kalau kita nak bagi kerja dia tak tahu pun masalah juga betul, kan. Betul. Bagaimana mereka ni boleh beradaptasi kepada surrounding, kepada agensi ataupun company yang mereka sertai tu, tak kisah sama ada kerajaan, agensi kerajaan ataupun swasta. Adakah pelajar ini boleh mengadaptasi kepada keperluan hala tuju syarikat ataupun tadi agensi tadi. Dan yang paling utama adalah komunikasi. Okey. Personal skill. Okey. Kalau kita panggil pelajar ni pun nak bercakap pun susah. Jadi macam mana mereka nak bekerja? Ya, okey. betul. Sudah tentunya komunikasi itu pentinglah. Ya. Jadi dalam kita punya kaedah ataupun penyampaian dalam PMP, ini adalah perkara-perkara yang kita tekankan dari segi pengetahuan, dari segi adaptability. Sebab itu kita bagi pendedahan kepada industri dan juga komuniti tadi, sebab kita kena bagi exposure. Sebab pelajar ni kita bukan khusus kepada nak jadi, bila graduate you kena jadi kita kerajaan saja ataupun bekerja dengan swasta saja. Jadi kita sediakan kepelbagaian di situ. Dan juga komunikasi yang mana pelajar tu kena buat presentation, kena bentangkan, pembentangan dan sebagainya. Bercakap mengenai pengetahuan tadi, Dr. Fatimah ada ceritakan bahawa kita telah mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Board of Technologies ya. So sebelum ni program-program di Fakulti Ilmiah Sasania adalah diiktiraf oleh MQA. Semua program kita telah diiktiraf oleh MQA, jadi tak perlu risau. Dan yang terkini kita telah mendapat pengiktirafan daripada MBOT ataupun Malaysian Board of Technologies ya. Ini adalah salah satu pengiktirafan yang menjadikan kita punya program ni adalah sentiasa terkini ya, dan memastikan bahawa program kita ni adalah berteraskan teknologi. Jadi apa lagi kebaikan mendapat pengiktirafan daripada MBOT kepada pelajar kita ni? Membezakan dia daripada pelajar-pelajar lain di universiti-universiti lain. Okey. Untuk pengetahuan, MBOT ni adalah kita kata satu badan profesional di bawah Malaysian Board of Technology, yang mana bila program kita mendapat pengiktirafan daripada MBOT ni, secara tidak langsung alumni ataupun graduan daripada program-program yang ditawarkan di fakulti kita ni mendapat pengiktirafan. Dia boleh mendaftar sebagai graduate teknologi, yang mana dia boleh dalam dia punya ni dia boleh menggunakan gelaran sebagai TS ataupun teknologi. Jadi ini memberi nilai tambah kepada graduan tadi untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan ataupun memasarkan mereka untuk mengembangkan kerjaya di masa hadapan. Dan membezakan dia daripada graduan-graduan lain lah. Satu kelebihan kepada kita punya graduan. Jadi di UMK ni fakulti kita adalah keempat-empat program kita semuanya telah mendapat pengiktirafan MBOT ya. Okey. Jadi Dr. Hana, saya nak tanya, masa pun dah kesuntukan, jadi kita teruskan pada alumni kita. Okey. Ada tak pengalaman Dr. Hanan sepanjang mengajar di Universiti Malaysia Kelantan dan di FIAT terutamanya, satu orang alumni yang dirasakan telah berubah bila dia masuk ke FIAT? Dr. Hanan kenal dia satu individu yang lain. Lepas tu bila dia dah grad, dah masuk ke tahun 4, dia totally berubah diri dia. Saya rasa itu adalah satu yang lebih baik lah. yang lebih baik. Yang tak nak baik tu tak nak ceritalah. Okay. So ada tak boleh ceritakan macam mana kita membantu transformasi pelajar ini dengan membina ekosistem yang betul untuk menjadikan pelajar yang lebih baik? Sudah pasti Encik Muhammad. Jadi pengalaman mendidik lah kita kata, mendidik pelajar. Kita dapat tengok tahun pertama karakter mereka bagaimana, malu, kurang bercakap kan, takut-takut kan. Di tahun 2 keberanian itu dah ada. Tahun ketiga kita lebih rapat dengan pelajar sebab
kita ada projek tahun akhir contohnya. Okay. So dan kita ada program mentor mentee. Okay. Jadi kita dapat lihat di situ pelajar sebenarnya mencapai objektif program. Okay. Iaitu dia mampu untuk menterjemahkan ilmu yang dia pelajari di dalam kuliah, mempunyai kemahiran pemikiran saintifik, lebih inovasi, lebih berinovatif, berinovasi dan inovatif, dan juga kreatif dalam pemikiran. Pelajar ni juga boleh melantunkan pendapat yang membina, pendapat yang membina yang bagus, bila berkomunikasi dengan pensyarah. Jadi itu saya sangat berbangga dan berpuas hatilah dengan pembelajaran yang pelajar kita dapat sepanjang mereka berada di Fakulti Industri Asas Tani ini. Walaupun kita berbeza program, tetapi pada akhirnya kita Fakulti Industri Asas Tani ini ingin melahirkan pelajar yang mampu berdikari, kreatif dan dapat menyumbang kepada masyarakat. Selain daripada pelajar ini mampu didorong untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi pelajar yang kita hasilkan ini sebenarnya kompetitif. Saya boleh katakan begitu. Okey. Dan salah satu faktor tu mungkin saya rasa sebab pensyarah-pensyarah di fakulti, ni bukan saya nak angkat bakul sebab saya pensyarah kat sana ya, tapi saya mendengar cerita sendiri daripada pelajar. Salah satu faktor kenapa mereka lebih mudah berkomunikasi dengan pensyarah di FIAT adalah disebabkan para pensyarah di FIAT muda. Sebab dia kata muda, jadi dia rasa macam dekat dengan jiwa dia, mudah untuk berkomunikasi. Jadi salah satu faktornya pensyarah di fakulti kita semuanya muda-muda. Termasuklah saya. Termasuk Dr. Fatimah. Of course semua orang kat sini muda ya, sebab tak ada. Kita tak kenal orang tua-tua, semua muda ya yang kita kenal. Muda tu betul. Okey, dan kalau saya boleh tambah sikit, bagi saya di FIAT ni dia ada 4 program yang sebenarnya sangat berkaitan di antara keempat-empat ni ya. So kalau ada contoh macam husbandry science, sains peternakan, dia dekat dengan veterina. Okay. So kadang-kadang kalau pelajar yang dia minat veterina tapi dia tak layak untuk memohon kursus veterina, jadi dia boleh memohon sains peternakan ya. Jadi itu yang biasa kita jumpalah. So dua ini fakulti veterina sains peternakan dan juga sains agroteknologi menyumbang balik pula kepada 2 lagi program di bawah Jabatan Industri Berasaskan Agro, iaitu sains jaminan makanan dan juga teknologi bangunan produk. Okey. Soalan lah saya buka kepada dua-dua panel lah, siapa-siapa nak jawab boleh ya. Okey, ini satu stigma apabila kita bercakap mengenai agriculture, satu stigma terhadap ramai orang, terhadap ibu bapa, terhadap pelajar-pelajar sendiri. Bila cakap pasal agriculture ni, dia orang akan kata agriculture adalah satu kejayaan tak glamour. Okey, pergi ke ladang, berpeluh-peluh, busuk. Okey, so macam mana? Betul ke itu sahaja kejayaannya? Bila masuk aja fakulti industri berasaskan agro ni, FIAT ni, dan Industri Asas Tani ni, kerjanya mestilah jadi petani. So bila petani je, betul ke akan bergelumang di dalam kolam, masuk sawah dan sebagainya? Betul ke macam tu? Macam mana kita nak membetulkan persepsi tersebut? Siapa nak jawab? Dr. Hanan, Dr. Fatimah? Saya jawab kot. Boleh, silakan Dr. Fatimah. Okey, itu adalah persepsi sebenarnya. Okey, persepsi yang mana rata-rata lah masyarakat sekarang kita nak tunjuk pada glamour. Tetapi sejauh mana glamour tu boleh membantu menyelesaikan masalah. In fact, glamour tu jadi satu beban sebenarnya. Terutamanya waktu zaman, kalau sekarang, situasi sekarang adalah, kalau kita lihat secara keseluruhannya di negara kita dan juga umum seluruh negara disebabkan oleh COVID-19 ni, pandemik ni, satu-satunya di antara industri yang bersedia saing
adalah industri pengeluaran makanan. Okey, selain daripada perubatan lah. Okey, itu adalah satu-satunya industri yang berkembang. Antara salah satu industri yang berkembang pesat kalau kita tengok statistik ataupun laporan-laporan daripada Menteri Ekonomi dan sebagainya di Malaysia ni, industri yang bergiat tengah berkembang sekarang adalah industri pertanian. Yang mana dia berkait rapat dengan pengeluaran makanan. Yang mana semua orang perlu makan. Okey, kita boleh hidup tanpa elektrik mungkin dalam masa 2 minggu. Bila kita satu ketika dulu tahun 2014 saya ingat waktu tu kita ada banjir besar di Kelantan. 2 minggu kita tak ada elektrik, terputus. Okay, kita boleh survive sebab kita ada makanan lagi. Bayangkan kita tak ada makanan 2 hari, cukuplah. Sehari pun dah huru-hara dah negara. Okay? Jadi saya rasa industri ni yang mungkin dipinggirkan setengah pihak. Sebelum ni tadi dikaitkan dengan tadilah 4D. Okay, dirty, dangerous, difficult. Dangerous, difficult. Satu lagi saya tak ingat apa dia. Tapi yang mana tidak begitu digemari oleh anak muda. Tapi peluang sebenarnya banyak. Okay, besar. Kenapa? Peluang besar. Peluang tu besar. Prospek tu besar. Kenapa? Sebab tadi dari segi mungkin aplikasi teknologi itu tidak digunakan rata-rata dalam sektor pertanian. Jadi orang melihat penghasilan daripada pertanian itu rendah, jadi hasil pendapatan kurang. Tapi sebenarnya kalau betul-betul kita usahakan pertanian ni pendapatan dia lebih lumayan daripada industri pembuatan yang tidak menentu, terutamanya zaman sekarang ni. Cuma biasanya takkanlah kita nak tunjuk kalau petani yang berjaya tu dia tak tunjuk dia berapa pendapatan dia kan. Tapi sebenarnya pendapatan dia adalah lumayan. Sebab kita boleh lihat sendiri, semua orang perlukan makanan. Okay, demand tu sentiasa ada. Cuma mungkin kaedah pengurusan dan juga pengetahuan tentang pengendalian rangkaian bekalan makanan itu yang agak kurang rata-rata di kalangan petani kita, menyebabkan penghasilan rendah dan juga sekiranya ada produk pertanian dihasilkan, mereka sukar untuk memasarkan. Jadi isu-isu ni yang sebenarnya kita perlu tangani untuk mengembangkan sektor pertanian itu sendiri dan seterusnya memberi pulangan yang tinggi kepada pengusaha sama ada di peringkat pengeluaran. Kita harus ingat bila pertanian tu bukan kerja dia hanya menanam sahaja. Dia terlibat secara langsung dalam rantaian bekalan itu sendiri, itu supply chain. Jadi banyak benda yang kita tak terokai secara intensif. Nilai tambah produk makanan itu sendiri. Sebab sekarang ni kebanyakan makanan kita import daripada luar. Jadi sekiranya kita menggemblengkan usaha bersama, jadi saya rasa dia boleh memberi pulangan yang besar kepada pengusaha. Ya, saya pun teringat orang kata tak kisah ekonomi seteruk mana sekalipun, kena makan. Yes, kita boleh tak beli handphone iPhone 13, 14 sekalipun, tetapi makanan tu kena ada atas meja, kan? Kalau tak, innalillah lah. Jadi akhir katalah saya nak serahkan nak Dr. Hana, Dr. Fatimah, sekiranya ada kata-kata yang nak ditujukan kepada penonton kita, adik-adik kita yang mungkin sedang menonton di rumah, nak jemput dia orang datang ni macam mana? Okey, last sekali. Saya nak menambah sedikitlah daripada apa yang Dr. Fatimah cakap tadi. Jika tak ada pertanian, tak adalah pemprosesan makanannya. Ya, betul. Jadi kita perlu macam FIAP mengambil approach untuk memperkasakan industri pertanian dan peternakan negara. Jadi dengan adanya pertanian dan peternakan, maka sektor pemprosesan makanan juga akan berkembang. Jadi perkara ini selari dengan apa yang kita ada di program kita, di fakulti kita. Untuk
akhir katalah saya ingin mengalu-alukan pelajar-pelajar, bakal pelajar untuk menyertai program ijazah sarjana muda Sains Teknologi Pembangunan Produk dengan Kepujian dan juga program ijazah sarjana muda Sains Jaminan Makanan di Fakulti Industri Asas Tani untuk prospek masa hadapan yang membanggakan. Saya juga mengalu-alukan pelajar untuk menyertai program-program kami yang lain di Fakulti Industri Asas Tani. Dr. Fatimah, wakil daripada Jabatan Agriculture. Sebagai wakil daripada Jabatan Industri, Jabatan Agriculture, saya amat mengalu-alukan anak-anak muda kita ni untuk menyertai kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Walaupun nampak tak glamour tadi, tetapi sebenarnya dia menjanjikan pulangan yang besar sekiranya kita betul-betul berminat dan berusaha, dan macam sebagaimana yang kita rakan kita tadi, alumni tekankan tadi, kesabaran tu penting, dan sebenarnya dia adalah sektor yang paling utamalah sepatutnya, dan kita lihat pun sekarang ni kerajaan nampak kepentingan pertanian dan insentif ke arah pertanian tu kita lihat banyak, luas. Jadi marilah kita sertai. Banyak lagi tanah-tanah yang terbiar di negara kita ni. Betul. Dan tentunya orang muda ni tenaganya kuat, ideanya banyak, Jadi dengan vision dan mission dia tu, kita harap usaha kita ni dapat membantu tadi menjamin negara kita cukup makan. Cukup makan semua orang. Cukup makan. Jangan berebut-rebut. Yes. So selamatlah memohon di UPU online. UPU online untuk menyertai kita. Kalau tengok tadi syarat kelayakan pun tidaklah sukar mana. Saya rasa rata-rata semua orang majoriti cukup syarat. Cuma sekarang ni atas kita tanya diri kita sendiri apa yang kita nak dalam hidup kita ni, dan saya rasa kalau nak satu bidang yang relevan sepanjang hayat, tentunya bidang yang berkaitan dengan makanan, dan salah satunya daripada adalah agriculture. Yang boleh ditemui di Fakulti Asas Tani kesemua empat-empat tu adalah dalam bidang pertanian dan makanan yang akan terus relevan sampai bila-bila. Jadi tanggungjawab kita lah untuk memodernkan pertanian dan juga teknologi pertanian ni. Jangan nak fikir pertanian je mencangkul, pertanian je membajak kan. Boleh glamour juga. Jadi boleh glamour sekarang di zaman moden. Terima kasih kepada Dr. Hanan dan juga Profesor Mahada, Dr. Fatimah di atas perkongsian sebentar tadi. Saya ni banyak sangat bertanya sampai saya lupa nak tanya kuis. Ada 5 soalan kuis, jadi saya rasa mungkin saya boleh tanya sekarang sekiranya Rustio boleh paparkan di skrin. So soalan kuis yang pertama yang saya akan tanya adalah ada berapa program yang ditawarkan di Fiat? Kita ada dua jabatan, tetapi ada berapa program yang ditawarkan di Fiat? Soalan satu. Dan soalan yang kedua, di jajahan manakah letaknya Fakulti Industri Asas Tani? Di jajahan manakah letaknya Fakulti Industri Asas Tani? Hindia dekat dengan Thailand. Itu Hindia. Kuis yang ketiga, selain daripada pelajar Malaysia, Fiat juga dihadiri oleh pelajar antarabangsa. Hindia bukan orang Kelantan saja, seluruh Malaysia pun ada datang di Universiti Malaysia Kelantan di Fiat. Tetapi adakah selain daripada warga negara Malaysia, warga negara antarabangsa juga datang ke Fiat? Betul atau tidak? Yang keempat, selain daripada Indonesia, Fiat juga mempunyai program pertukaran pelajar antarabangsa dengan negara mana? Jiran kita, clue dia. Yang kelima, last kali, graduan Fiat hanya memiliki peluang pekerjaan di dalam bidang pertanian sahaja. Betul atau salah? So 5 soalan yang boleh dijawab untuk mendapatkan hadiah eksklusif daripada Universiti Malaysia Kelantan. Saya tak tahu apa hadiahnya. Mungkin batik mahal ke? Batik cantik, songket Kelantan, mungkin sebotol budu, saya tak tahu.
Okay, tapi yang penting ialah eksklusif. So cara menjawab mudah saja. Typekan di ruangan komen, meletakkan nombor soalan, kuis 1, kuis 2, kuis 3, diikuti dengan jawapan. Dan juga jangan lupa 2 hashtag, iaitu We Are UMK Family, dan hashtag kedua adalah hashtag Road to UMK. Jadi dengan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada panel kita, Dr. Nur Hanan dan juga Pesamada Dr. Fatimah Kaya di atas perkongsian sebentar tadi. Dan juga sekiranya ada sebarang persoalan, boleh rujuk kepada laman web kita, ya, fiat.umk.edu.my, fiat.umk.edu.my. Kalau nak type Fiat UMK boleh, tapi jangan type Fiat saja. Kalau type Fiat saja dia keluar kereta Fiat, ya. So kena type fiat.umk.edu.my. Alright. So seterusnya minggu hadapan kita akan bersama lagi, bukan dengan saya, yang lain pula, bersama dengan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan pada 21 Mac hari Rabu, dalam program yang sama. Okey. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para penonton, guru-guru kaunseling, ibu bapa dan juga adik-adik yang berada di rumah. Jangan lupa, ya, tulis pilih Fiat sebagai pilihan anda dalam pemilihan UPU tidak lama lagi. So selamat maju jaya. Terima kasih dan saya ingin jumpa anda semua di Fiat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.